أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا وعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين. As-sadisu, bermula yang keenam, yakni daripada 12 sifat yang sepatut bagi seorang yang alim itu bersifat dengannya. Tu orang alim, orang yang bersifat dan menisbahkan diri dia tu tadi kepada ilmu, maka dia kena ada sifat ni. Tu. Lepas tu orang ngaji, dia kena latih-latihkan diri dah lah, supaya bila Allah Ta'ala letakkan dia pada tempat seperti mana orang alim duduk, dia dah bersifat dah. Gitu. Dia kena usaha dah lah. Tak sikit-sikit lama ya boleh gitu. Benda-benda ni dia, benda-benda baik lagu ni dia ada apa? Seperti mana kita nak kebaikan tu, kita kena ambil proses dia kata. Gitu. An yuhafidha, khabar ialah bahawa an yuhafidha ay al-muhafadhatu ataupun muhafadhatuhu, takdirlah tahu masdar. An yuhafidha ialah bahawasa menjagalah ia alim alal qiyami, di atas mendirikan ke apa? Mendirikan bi ba ta'diyah tu. Jadi kita tak boleh terjemah dengan lah. Mendirikan akan sya'airil islami, segala syiar-syiar Islam. Tu banyaklah. Syiar Islam ni banyak. Ketandaan Islam. Kalau kita nak tengok sesuatu tempat tu hidup ke Islam, tengok pada syiar tu lah. Jadi kita, sebelum kita nak hukum ke hidup ataupun mampu setahu tempat tu tak dengan Islam, kita kena tahu dulu gapo syiar tu. Gitu. Kena tahu dulu syiar. Hak Syekh sebut ni belakang dah kodok lagi. Syekh sebut ni sikit sangat. Jadi syiar Islam tu banyak lagi. Contohnya azan. Azan tu tadi setengah daripada syiar Islam. Syekh tak sebut. Boleh. Jadi Syekh sebut ni tadi sebagai contoh lah. Jadi bila kita faham situ Syekh sebut sebagai contoh, maka kaf tu litamsil, bukan lilistiksa. Gitu. Kaf hak pani lah hak iqamati tu. Nampak dah? Wa zawahiril ahkami ay wal ahkami zahiralah, dan segala hukum-hukum yang zahir. Tu. Kerana yang yang hukum ni ada dua, ada hukum batin, ada hukum zahir. Hukum batin, hukum zahir. Hukum batin tu payahlah. Contoh hukum batin ke apa? Menghadap kepada kiblat hati, iaitu tawajuh hati kepada Allah Ta'ala dalam tiap-tiap ibadat. Tu orang panggil hukum batin. Maka hukum batin ni nak zahir kan, dah moga nama lagi batin. Gitu. Jadi tinggal lagi hukum zahir. Yang inilah yang kita kena zahirkan. Sekali seperti mana kita kena zahirkan sya'airul Islam. Jadi ada dua tugas tu lah. Kita kena tahu gapo syiar Islam, dan kita kena tahu gapo hukum-hukum yang bangsa zahir. Hak ni syiar Islam ni tadi kita tak kira rasa, melainkan kita duduk dalam medan dia. Kita lah ni tak duduk dalam medan, kalau kita klik, kita tahu medan dia. Kita tahu tempat kita sebenar hidup dalam Islam. Ataupun paling kurang kita tengok keluarga kita ni sebenar duduk dalam Islam ke tak? Islam, acuan Islam yang sebenar ke tak? Kita tahu lah. Jadi daripada situlah kita akan baiki sikit-sikit. Benda hak kita belajar, hak kita sendiri rasa lah. Kita baru apa sejak. Benda ni tak boleh baiki dengan melulu. Dia ada step dia ada cara dia. Dan benda tu kadang-kadang kita mungkin buat silap. Dalam kita nak proses betul orang tu, kadang-kadang mungkin kita boleh buat, kita pula belajar daripada kesilapan kita tu tadi. Nampak dah? Tu pengalaman tu memang kena duduk dengan orang tua, sayang dengan orang tua. Balik bina hubungan. Duduk sini pun kena bina hubungan dengan orang tua. Habis. Gapo contoh tu? Gapo contoh syiar-syiar Islam dan hukum-hukum yang bangsa zahir yang perlu didirikan? Ka iqamati salawati, seperti mana mendirikan semaya fi masajidil jamaati. Mendirikan segala semaya-semaya pada masajidil jamaat. Lebih-lebih lagi kalau semaya wajib lah. Lebih-lebih lagi semaya wajib. Dan semaya sunat, apa? Semaya sunat
rawatib. Sebenarnya sunat rawatib ni sunat kita dirikan dia di masjid. Bersalahnya dengan selain daripada sunat rawatib, maka apa? Sunat kita dirikan di rumah. Gitu. Habis dah. Wa ifsya'is salami, dan menyebarkan salam lil khawasi wal awam, bagi orang-orang yang khusus ataupun orang awam. Dah. Tapi sini kena jaga molek lah. Sebab ada satu keadaan, contohnya lelaki wisale ke orang puan masalah. Itu perbahasan lain pula tu. Takut niat ifsya'us salam tapi wisale ke orang tina. Nampak tu dah. Wisale ke orang tina pula, orang tina yang ajnabi. Contoh gitu. Bila salah pula kalau orang tina tu tak di, apa? Bukit ajnabi. Tak, keluarga kita, maka sunat. Bukan boleh pahala besar pula. Kita, misalnya kalau kita ke masalah masuk rumah. Rumah kita duduk dah situ. Tapi kita misalnya lagi, boleh pahala besar tu. Walaupun mak kita duduk di ruang tamu, masuk tu ruang tamu selalu dah. Misalnya, boleh pahala besar. Gitu. Jadi kita pun rasa rumah tu jadi hidup. Rumah tu jadi hidup. Rumah tu, dia kalau rumah tu hidup dengan Islam kan, nak marah payah dalam rumah tu. Nak buat kebaikan jadi senang. Tu. Ujian tu dia kena ada lah. Kalau tidak, dia sebab apa ujian tu kena ada? Sebab supaya kita boleh dua benda. Macam contoh ilmu, bila kita ngaji kan. Bapa dalam ngaji kita ni ada ujian. Kadang-kadang kita sakit, kadang-kadang kita ikutlah ada ujian. Bapa supaya ketika kita dapat ilmu tu tadi, kita dapat benda lagi. Gapo? Nilai ilmu tu tadi. Sebab bila kita boleh ilmu, kita tak reti nilai ilmu tu ada ke, ilmu tu pergi ke, kita tak gapo. Kita tak rasa benda tu besar. Nampak? Jadi ujian itulah yang menyebabkan kita tahu kata ilmu tu mahal. Begitu juga mana-mana jenis kebaikan kita payah nak boleh. Ikut gapo? Ikutlah gapo sekalipun. Wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari, dan juga seperti menyuruhkan dengan kebaikan. Al ma'ruf ni mana al khairat bil khairati wan nahyi 'anil munkari, dan menegah daripada kemungkaran. Ni besar juga ni. Menyuruh kepada kebaikan, menyuruh dengan kebaikan dan menegah daripada kemungkaran. Boleh? Tu. Benda mula-mula untuk al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Step nombor 1 untuk tunaikan benda ni, yakni untuk kita jadi al-amiri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, kita kena tahu dulu gapo ma'ruf, tahu dulu gapo munkar. Kalau kita tak tahu gapo ma'ruf, kita tak tahu gapo munkar, jadi ke al-amru bil ma'ruf tak jadi. Satu. Yang kedua, dia kena ikhlas. Ikhlas itulah yang akan menarik sabar. Sebab tu saya sebut situ, was-sabri 'alal adza bisababi dzalika. Dan sabar di atas kesakitan dengan sebab demikian itu. Tu. Jadi bizalika tu musyarah ilah dianya. Dah, kalau kita nak tangguh tu boleh dua. Kalau nak kira-kira lah. Gapo dua? Al-mazkur mula-mula. Al-mazkur tu dia jadi masuk habis. Iqamatis salawat. Kerana iqamatis salawat ni ada ujian. Dia ada teka malah dia. Dia ada azar tu. Malah. Dia ada malal. Tidak gitu. Disibukkan dan sebagainya. Dia ada. Sebut juga ifsya'us salam. Kadang-kadang kita malu. Tak? Jalan temu dengan orang Arab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gitu. Tu. Askum. Gitu. Gitu. Habis tak kata. Jadi dia ada azar dia. Cuma secara khususnya yang paling banyak mendapat al-azar ke apa? Kecelaan ke, orang hina ke, orang nak menyakiti ke, kalau berat sikit kat orang nak sihir menyihir ke, orang ke, adalah apabila kita duduk dalam posisi al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Jadi kita gini, kalau kita nak jadi seorang al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, memang kita kena ambil risiko dia. Apa risiko dia? Orang panggil boleh jadi kita tu mendapat kesakitan. Dan tapi kita kena faham apa kita dapat kesakitan supaya kita reti nilai besarnya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kalau kita tu tak reti nilai, kita tu tak disuruh dah sekali, nahi dah sekali. Lepas tu kena wi kat orang, kena kat orang ataupun kena kata kat orang. Tidak gitu. Dan bila kita buat kebaikan ni, kita pun dah mula pergi rasa orang duk kata gitu, tinggal al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Jadi tak ada taat kita. Tak gitu habis cakap tu. Besar tu dah, besar. Kalau ada orang kampung kita berani kecek, berani tegur ke apa, besar. Contohnya orang tua-tua kan, orang tua-tua, orang lama,
Bila dia duduk di masjid, dia tegur kau, dia tegur budak. Mari masjid awal sikit, contoh gitu kan. Kita, keadaan tu sebenarnya kita kena syukur. Sebab apa? Cuba bayangkan kalau tak ada orang tegur kita. Budak-budak jadi berani buat salah. Budak-budak zina. Tu memang kena klik dekat apa tahu bagi tu. Nah. Nak cerita. Nak cerita. Hok sama-sama duduk buat hidup Islam ni pun lah duk balas dah. Sah kau orang hok tak si duduk dalam Islam dah. Jadi kayak gitu. Jadi kita kena tu lah, kena ada sungguh, kena ada sabar ila akhir. Sa'idan bil haqqi inda salatin. Ni hal lah, hal kepada apa? Hal kepada dhamir sabrihi. As-sabri tadi tak ingat nak takdir dulu. Ai as-sabri. As-sabri itu sabrihi, ai sabril alimi. Dan sabarlah si alim tersebut. Jadi sa'idan tu kita buat hal kepada dhamir hi tu. Tu. Sebab yang apa? Yang sa'idan bil haqqi inda salatin, yang apa? Meninggikan dengan kebenaran di sisi pemimpin-pemimpin, itu adalah orang yang menegakkan, yang menyuruh dengan kebenaran dan yang menegah dari yang menyuruh kebenaran dan yang menegah daripada kemungkaran dengan sabar. Tu. Dia ni lah orang yang apa? Menyuruh dengan sabar ni takdilah yang akan meninggikan kebenaran di sisi apa? Pemerintah-pemerintah. Kalau ni kita boleh tengok dah lah. Kecek pasal kebenaran, raja tak setuju, hak tidak ahli pun kecek buruk. Hina pula ulama, jadi hina ulama. Nampak tak? Atau kita kena faham balik. Kita pun kalau masing, kalau kita ni jenis minat sangat parti-parti ni, kalau kita minat sekali pun, parti-parti ni, kita kena tengok. Benda betul, kita kena kata betul. Benda salah, kita kena kata salah. Itu kena ingat balik. Jangan ditipu. Dan jangan terlalu, apa orang panggil? Ta'asub. Jangan ta'asub. Dia nama tidak Nabi ke, buat salah belaka. Jadi al-amru bil ma'ruf ni tertentu dengan selain daripada anak ajar ke? Tak. Kewajipan tutup rambut, kena belaka. Tidak gitu? Ni. Tak ada yang sama. Bazilan nafsahu lillahi la yakhafu fihi lawmata la'imin. Bazilan hal kedua. Hal kedua ni boleh macam-macam lah wajah tu kita kira semua lah. Bazilan, bersungguh-sungguh, menyungguh-nyungguhlah ia akan dirinya. Gapo syarat menyungguh-nyungguh akan diri? Takut sungguh saja, letih saja boleh. Lagu mana nak elok jadi letih saja tu? Lillah. Kena kerana Allah. Nak boleh kerana Allah ni besar. Ada uji ya. Nak boleh kerana Allah tu. Kena lalu di istiqamah. Ayah. Kena usaha. La yakhafu fihi, yang tidak takutlah fihi padanya. Pada apa? Pada al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar tu tadi. Laumata la'imin. Tak takutlah ia tu tadi. Walaupun pada apa? Pada suatu kecelaan daripada apa? Yang mencela. Tak takut walaupun so pun tak apa? Mana-mana. Dia nak mana-mana. Bukan so. Dia nak mana-mana kecelaan daripada yang mencela. Tak kira lah mari lagu mana sekalipun, tak takut. Dah. Jadi lagu mana nak tahu? Tak takut. Lagu mana nak tahu tak takut? Kena ada lah mata lain lah. Bawa kita boleh cek kita tu. Tak takut. Jadi kita? Gitu. Lepas tu kalau orang duk kata tu, kita duk buat kebaikan, orang kata. Sebenarnya apa kita kena tengok? Itulah sebagai ujian untuk cek kita tu tadi apa? Betul-betul ke tak la yakhafu fihi lawmatul laim. Kita kena duduk situ. Jangan kita fokus kepada lawmatul laim tu. Kita duduk di la yakhafu fihi lawmatul laim. Habis. Sadia dah tak? Zakiran. Lagi pula hal ketiga. Qaulahu ta'ala. Ini bagi tip lah. Latih sabar. Tip nak melatih sabar. Ni banyaklah dalam kitab-kitab bong. Antara amalan yang boleh melatih sabar, kita ayat ni. Boleh. Tapi kita jangan rasa diri kita sabar. Hanya ada satu keadaan yang disebut oleh ulama umfas ni, kita dah sebut macam isyawai. Kalau dengar lah. Tak dengar lah. Ada dah nalik. Kita dah sebut ni. Dalam majlis Isya ni kita kata
dalam kitab-kitab tafsir hanya ada satu tempat sahaja yang Allah Ta'ala suruh kita mengaku. Sebab ketinggian dan pentingnya makam tersebut, iaitu keadaan kita tu sebagai orang beriman. Sebab tu ulama kata bila kita baca Quran ataupun kita dengar ayat ya ayyuhallazina amanu, kita kena kata aku itulah yang mukmin tersebut. Ya ayyuhallazina amanu, kita kena rasa kita. Aku dah tu. Dan kita kena rasa semati kita. Tapi bila sebut as-sabirin, bila kita sebut apa? Apa lagi? Orang-orang yang sabar, orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menunaikan agama, orang-orang ikutlah segala sifat kebaikan, kita kena tahu moga-moga aku daripada kalangan tersebut. Apa? Tapi kalau ya ayyuhallazina amanu, kita kena ngaku kita. Kita tak boleh kata moga-moga aku jadi orang beriman, tak boleh. Kita kena kata kita selalu nanya moga-moga aku jadi orang beriman, pasal ni apa? Apa tak? Gitu. Jadi atau antara amalan-amalan. Jadi ni salah satu amalan yang nak menjadikan kita tu tadi sabar, iaitu banyak ke berkata wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wasbir, maka hendak sabarlah kamu wahai Muhammad ala ma asabak, di atas apa yang menimpakan kamu. Boleh? Ni arah daripada siapa? Allah Taala. Nah, kita ngaji tafsir kita tahulah bila apa faedah, antara faedah kita ngaji tafsir dan kita ngaji nahwu, bila kita tahu yang berkata yang menyuruh tu tadi adalah Allah Taala. Boleh? Yang menyuruh tu tadi adalah Allah Taala, yang disuruh pula adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua konsep dia situ. Allah Taala sebagai Tuhan menyuruh, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman kita. Ada tu. Jadi kita kena rasa kita tu tadi sebagai yang disuruh juga daripada Allah Taala untuk sabar. Tapi sabar tu kita akan pula rasa bila adanya ma asabak tadi. Ma asabaka, yang menimpa kamu. Kalau tidak boleh rasa nak sabar. Gitu. Jadi kita kena duduk di apa? Isbir, jangan duduk di ma asabak. Gitu. Ni kejap sedap lah. Kita korang memang kita kena duduk di isbir. Tapi hak kebenaran tetap kena tegak. Kebenaran tetap kena tegak. Tu. Inna dzalika, sesungguhnya dzalika ay as-sabru tu tadi min azmil umur, daripada sebesar-besar perkara besar. Allah Taala dia kata perakuan. Boleh. Setengah daripada orang panggil sina'ah mufassirin yang kena ada dalam diri kita adalah kita kena hitung perakuan Allah Taala dalam Quran. Contohnya gini. Sabar itu adalah setengah daripada perkara yang besar. Siapa hak kata tu? Allah Taala. Nampak tak? Itu satu perakuan. Contoh lain ke apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Contoh. Jadi, alladhina amanu minkum mendapat raf'u minallah. Itu perakuan Allah Ta'ala dah. Jadi kalau kita duduk dalam alladhina amanu, maka apa kita dapat? Raf'u minallah. Gitu. Jadi kita kena sina'ah, antara sina'ah tafsir kita kena ada adalah kita hipung benda-benda lagu tu. Supaya kita tu tadi dalam proses kita nak bersifat dengan sifat baik tu tadi, kita tahu Allah Ta'ala sendiri kata benda tu. Jadi kita pun semangat. Betul dah. Wa ma kana sayyiduna Rasulullah ila akhir hayat. Anyway, itu alih lalu. Anyway, kejut. Ngaji tu dia tak kejut dah. Ngajar kejut. Takut minggu lagu Eropah aja. Main puasa pula ni. Puasa ada jadual dia pula. Kalau kira kat istitlah malam ni deh. Jadi banyaklah amalan ulama boleh puasa tu dah. Nak masuk boleh puasa ni banyak amalan ulama. Cuma kalau kita tengok antara berlaku dah lah mujarrad tajribah nafsiyahnya buat baca suratul Fatih tu. Jadi benda tu kalau tok guru nak mula, kalau dia takut malas buat sore kak, takut tak jadi buat kak, yo mama. Macam Amin nak jadi tak email ke, Saadi ke, nah. Safi boleh. Boleh pergi mari menjadi tak email sen tak masalah. Meja betul. Meja betul. Okey, bayar 200 meja betul. 9,000 nak bayar 9,000. Tak main terawih. Ni tak main baca surah Al-Fatih. Nah, murah sikit. Nak boleh? Ayo tak boleh. Jadi antara amalan tu malatlah buat. Supaya juga kalau kita dah ajak besar malam-malam apa? Satu Ramadan ni buat sembahyang hajat 4 rakaat 2 salat
Rakaat pertama baca 10 qul Allah, rakaat kedua baca 20, rakaat ketiga baca 30, rakaat keempat baca 40. Terabuh ah. Lepas tu minta agak apa nak tu. Betul aja dia tak. Tu antara dua amalan hak sama dibuat oleh tutup guru kita. InsyaAllah boleh bakat-bakat beramal lah. Batu niat lah bila masuk Ramadan ni, niat kata kita tu nak jadi orang yang masuk Ramadan tu tadi, dan tubik Ramadan tu jadi orang yang bertakwa. Atau ada salah seorang yang niat amba boleh pahala kok. Kalau salah nak tak niat apa weh. InsyaAllah wallahu alam bisawab. Sampai esok pada kata wa ma kana sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghairuhu minal anbiya alaihi minas sabri alal adha. Wallahu a'lam bisawab. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada dhakaraka dhakiru